istimewa bagi kita yang hadir pada tengah hari ini, iaitu ijazah apa sahajalah dia nak bagi pada kita, insya-Allah kita terima dengan hati yang rela, insya-Allah. Jadi saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. أما بعد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. مما أوصي به نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. Jadi di akhir ini wasiatnya adalah pertama sekali Syekh mulakan dengan tahmid dan selawat ke atas Nabi, isteri-isteri, baginda dan ahli keluarga serta para sahabat baginda. Dan sebaik-baik wasiat itu adalah wasiat supaya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. والتقوى عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات. Dan bertakwa itu berarti kita melakukan segala yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. والواجبات منها تعلم علم الدين الضروري. Jadi di antara perkara yang wajib yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala adalah supaya kita yang pertamanya mendalami, mempelajari ilmu agama. فلا يصير العبد تقيا ما لم يتعلم هذا العلم ثم يعمل به. Dan sama sekali seseorang hamba itu tidak akan menjadi orang yang bertakwa melainkan dia benar-benar mempelajari ilmu ini dan beramal dengannya. مهما أكثر من حلقات الذكر أو حلقات المولد لا يصير تقيا إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، والتي منها من جملتها الواجبات تعلم العلم الديني الضروري. Jadi seseorang itu walaupun dia banyak berzikir, walaupun dia banyak menadikan maulid Nabi SAW, tapi jika waktu yang sama dia tidak mempelajari ilmu agama fardu ain tadi, maka ia tidak dikira sebagai orang yang bertakwa. هذا العلم به يعرف الإنسان ضروريات العقيدة معنى الشهادتين. Dengan ilmu inilah, ilmu daruri, ilmu fardu ain inilah kita tahu akan makna dua kalimah syahadat. ويعرف أن من خرج من الدين كيف يدخل في الإسلام. Dan daripada pengajian ilmu fardu ain inilah kita tahu bagaimana sekiranya seseorang itu keluar daripada agama ataupun berlaku murtad kepada dia, bagaimana dia nak bertaubat daripada murtad. لأن علماء المذاهب الأربعة من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة ذكروا في كتبهم أن الكفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Ini kerana ulama mazhab empat, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi telah menyatakan dalam kitab-kitab mereka bahawa kekufuran, terbatalnya iman dan Islam itu boleh berlaku dengan tiga perkara. كفر اعتقادي وكفر فعلي وكفر قولي. Yang pertama yang dinamakan kufur murtad yang disebabkan daripada akidah yang salah. Keduanya kufur dan murtad yang disebabkan daripada perbuatan yang salah. Ketiganya adalah kufur yang murtad yang disebabkan daripada perkataan lidah yang diucapkan. الكفر الاعتقادي كاعتقاد أن الله ضوء وأن الله جسم وأن الله له مكان أو منبث كالهواء في كل مكان. I'tiqad yang boleh jatuh kufur tuan-tuan, apa dia? Iaitu seperti kepercayaan bahawa Allah Ta'ala itu adalah jisim, Allah itu sama dengan makhluk, Allah Ta'ala itu bertempat, Allah itu berada di awang-awang yang begitu. Ini pegangan akidah yang boleh membatalkan Islam. أو اعتقاد أن الله روح أو يحل في الأجسام. Ataupun kepercayaan yang mengatakan Allah Ta'ala itu boleh masuk dalam roh ataupun Allah itu boleh masuk dalam jisim tubuh badan manusia. Ini kufur. هذا كفر وخروج عن الإسلام. Ini merupakan sesuatu yang terkeluar daripada Islam. الكفر الفعلي كالذي يرمي المصحف في القاذورة. Kufur fi'li lah, kufur disebabkan daripada perbuatan seperti membuang Al-Quran di tempat-tempat yang kotor. أو أوراق الشرع رماها في القاذورة. Ataupun kertas-kertas syariat, kertas-kertas ada tertulis nama Allah dan sebagainya, dibuangkan di tempat tong sampah yang kotor. أو داس عليها برجله. Ataupun memijak Al-Quran dengan kaki. أو قعد على هذه الأوراق الشرعية قعد عليها. Ataupun duduk, sengaja duduk di atas kertas-kertas yang tertulis nama Allah.
الكفر القولي كثير. Kufur qauli, kufur disebabkan daripada kata-kata, lagi banyak. يتلفظ بلسانه بمسبة الله Contohnya, dia lafaz dengan lidah dia menghina Allah Ta'ala walillah, أو مسبة الأنبياء ataupun menghina Nabi Muhammad dan para anbiya, أو الإسلام ataupun menghina agama Islam, أو الصلاة. ataupun menghina sembahyang. لو كان غاضبا Walaupun dalam keadaan dia marah, dia menghina itu dalam keadaan dia marah, tetap dia tu. ولو كان يمزح Walaupun dalam keadaan dia bergurau saja, ولو قال أنا ما قصدت أخرج من الإسلام ataupun dia kata, aku ni sebut perkataan tadi yang kufur tu tadi, aku tak bermaksud untuk keluar daripada Islam. مثل بعض الناس يعرفون أن هذا الشيء حرمه الله ثم مزحا يقولون هذا حلال. Contohnya, seseorang tu dia tahu benda itu haram, tapi dia kata, ini halal, bergurau saja, ini halal, maka itu boleh jatuh kufur. أو مزحا يقول للمسلم يمازحه يا كافر. Ataupun secara bergurau saja dia bercakap dengan kawan dia, sama Muslim, dia kata, kafir, mari sini. العلماء قالوا لو لم يقصد الخروج من الإسلام ولو كان في حالة غضب أو مزح لا يعذر. Jadi ulama mengatakan, kalau seseorang itu melafazkan perkataan yang kufur, walaupun dia kata apa, dia kata saya tak bermaksud dengannya, ataupun dalam keadaan dia bergurau saja, itu bukan keuzuran baginya untuk dihukum sebagai telah murtad. لأن الله تعالى قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman yang bermaksud, apabila ditanyakan kepada mereka yang menghina, yang melafazkan perkataan yang kufur, kenapa kamu melafazkan? Mereka kata, kami melafazkan perkataan tersebut bergurau senda saja, bermain-main. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, adakah dengan Allah ayat-ayatnya, begitu juga dengan para rasulnya, kamu bergurau senda? Tidak ada keuzuran bagi kamu, kamu telah pun jatuh kufur, sedangkan pada awalnya kamu adalah beriman. واحد سب أمه أو ضربها ثم قال أنا أحبها هذا معذور؟ Saya tanya, kalau seorang budak anak kepada seorang ibu dipukul mak dia, kemudian dimaki hama mak dia, kemudian dia kata, ini tak apa, ni tak ada benda, tak kisah. لا يعذر. Adakah dikira dia ni dalam keadaan uzur ataupun bukan uzur haid tu? Adakah dalam keadaan dia diharuskan melakukan perkara tersebut? معناه سجلت عليه المعصية. Maknanya dia tetap dicatatkan maksiat tersebut. من باب أولى الكفر. Maka begitu juga perkataan kufur ni tadi sama juga, ataupun selain kalau dia bercakap benda itu tetap dihukum sebagai هذه مسألة إجماعية بين المذاهب. Masalah ini adalah masalah di sisi ijma' dalam mazhab. أجمع العلماء من غير خلاف على أن من وقع في الكفر توبته بالدخول في الإسلام تكون بالنطق بالشهادتين، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah daripada mazhab 4 telah menyatakan taubat daripada murtad itu adalah dengan kembali kepada Islam dan mengucap 2 kalimah syahadah dengan niat memeluk Islam semula. Kalimahnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. لا يقول استغفر الله استغفر الله. دخوله في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين. Orang yang telah murtad, dia tak boleh, kalau dia nak bertaubat, dia tak boleh sebut astagfirullah, astagfirullah. Dia nak bertaubat, dia kena masuk Islam. Dia kena mengucap 2 kalimah syahadah dengan niat memeluk agama Islam semua. أولا ينطق بالشهادتين يدخل في الإسلام. Pertamanya adalah dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan niat memeluk agama Islam kembali. بعد ذلك إن شاء استغفر. Selepas itu barulah boleh disebut perkataan istighfar, astagfirullah. فأوصي نفسي وإياكم بتعلم هذا العلم الواجب. Jadi Syekh menyatakan, saya menasihatkan kepada yang hadir dan juga dirinya supaya kita mempelajari ilmu agama المحافظة على عقيدة أهل السنة والجماعة. dan menjaga ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. وأن تنتبهوا على أولادكم. Dan hendaklah kita melihat ataupun tengok anak-anak kita, jaga anak-anak kita.
عند من يتعلمون؟ Kena tahu dengan siapa mereka belajar, إلى عند من يذهبون؟ dengan siapa mereka ni, anak-anak kita ni pergi, ikut siapa, kumpulan mana. وفي الجامعة مع من يمشون؟ Dia kalau anak-anak kita ni belajar di universiti tu dia duduk kumpulan mana. هذا أمانة في أعناقكم. Anak-anak kita adalah amanah di atas bahu kita. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Semoga Allah Ta'ala استماعكم إليك. memberi keberkatan kepada kita, dan insya-Allah Allah Ta'ala memberi pahala kepada kita. Dan Syekh berterima kasih kerana sudi mendengar sedikit ilmu agama yang penting untuk disampaikan. وفي الأخير نعطيكم هذه الفائدة للتطبيق. Dan di akhir ini insya-Allah Syekh akan memberikan faedah untuk dipraktikkan bersama insya-Allah, iaitu untuk diberikan ijazah kepada yang hadir, dan kita fokuslah ijazah yang akan diberikan oleh Syekh ini insya-Allah. نعطيكم شيء تقبلونه خفيف. Tapi untuk kali ini saya kata Syekh akan memberikan ijazah bukanlah berat sangat, bukan ijazah bagi pakai tu kan, tapi ijazah yang ringan untuk diamalkan. كلمات خفيفة لكن لها معنى كبير. Kalimat-kalimat zikir yang mudah diamalkan tetapi ianya besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala, على أن تداوموا عليه supaya kita sentiasa mengamalkan, selalu mengamalkan, ويكون اللفظ صحيح. dan melakukan zikir ini dengan lafaz yang betul. لابد أن تتعلم كيفية إخراج الحرف من مخرجه. Kita mesti belajar, wajib kita belajar cara mengeluarkan makhraj huruf dalam zikir ini. لأن بعض الناس يقولون محمد بالهاء ليس محمد. Sebab sebahagian orang kadang-kadang dia selawat atas Nabi pun disebut nama Nabi tak betul, disebut Muhammad, أو يقولون محمد، ataupun dipanjangkan Muhammad. أو في الصلاة على النبي لما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، صل صاد ثم لام عليها شد وكسر. Seperti mana selawat atas Nabi dalam salat kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, ha bukan ha tadi, ha. Kemudian yang keduanya salli, dia bukan panjang, bukan mat. Jangan kita baca Allahumma salli ala Muhammad, itu salah. Yang betulnya adalah Allahumma salli ala, pendekkan, dia ada syaddah di situ dan dia berbaris bawah. إذا قال اللهم صل يتغير المعنى والعياذ بالله يصير فاسد. Kalau orang itu berselawat kepada Nabi dengan cara yang salah, macam tadi dia sebut Allahumma salli ala Muhammad, ini berubah makna dia sebab dia ada panjang mat di situ, tak berubah makna. ونقول صل بالصاد ليس بالسين. Jadi sebutan salli itu adalah dengan huruf sad, bukan dengan sin. Dengan sebut Allahumma salli, لأن كلمة سلي في اللغة العربية يختلف عن معنى صلي. Ini dalam bahasa Arab berbeza dengan orang menyebut Allahumma salli huruf sin dengan orang yang menyebut Allahumma salli huruf sin dengan sad, itu berbeza makna di dalam bahasa Arab. كلمة سلي من التسلية، من التسلية، مثل واحد محزون يأتي من يسليه يخفف عنه. Kalau kita sebut Allah, kalau kita baca Allahumma salli dengan sin bukan dengan sad, maknanya berubah. Jadi maknanya salli ni maknanya apa? Iaitu orang yang cuba melayan orang dalam keadaan tertekan. أما اللهم صل على سيدنا محمد أي زده شرفا وتعظيما. Manakala selawat yang benar Allahumma salli ala Muhammad, maknanya apa? Iaitu ya Allah, berikanlah pada Nabi Muhammad ini keagungan dan juga kehebatan. زده شرفا وتعظيما. Iaitu kita mohon supaya Allah Ta'ala menambahkan lagi bagi Nabi Muhammad ini kemuliaan dan juga keagungan. أعطيكم أمرين إن شاء الله تواظبون عليه، صباحا وواحد آخر مساء بالليل. Syekh menyatakan insya-Allah Syekh akan memberikan ijazah kepada kita supaya benda zikir ini sentiasa kita baca, selalu kita baca. Bila? Yang pertamanya waktu subuh, yang keduanya waktu sebelum tidur.
وكلاهما ورد في الحديث. Dan kedua-duanya telah diriwayatkan dalam hadis. في الحديث الشريف من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم فأنا الزعيم يوم القيامة لآخذن بيده وأدخله الجنة. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyebut, membaca zikir ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, Rasulullah menyatakan, maka aku adalah penjamin bagi dia, aku akan tarik tangan dia masuk ke dalam syurga Allah. Rasul Salih sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sepastinya kata-kata baginda adalah benar. Insya yaquluha marra wa insya yaquluha thalath marrat. Dia amalkan bacaan tadi sama ada dibaca sekali ataupun 3 kali. Walakin yaquluha fi kulli sabah. Itu mesti dibaca zikir tadi pada setiap waktu subuh. والصباح من الفجر إلى 4 ساعات ونصف ضمن هذه الفترة. Iaitu dibaca pada mula masuk waktu subuh tu sehinggalah sebelum tamat waktu subuh. ضمن هذا الوقت لو كان نائم يستيقظ كل يوم يقول هذه الجملة إلى أن يموت. Dan caranya adalah dengan kita membaca zikir tadi, walaupun kita kadang-kadang baru bangun tidur, dalam waktu subuh tu kita sedang buat apa, kita amalkan zikir ni, kena amalkan sampai dia mati. لا يقولها مرة في الأسبوع مرة في الشهر كل يوم يقولها. Jangan baca sebulan sekali kan, jangan baca seminggu sekali dia amal, kena baca setiap hari. أما إذا نسي يوم أو يومين هذا لا يؤثر. Kalau dia terlupa sehari 2 hari untuk membaca ini, mungkin sibuk, ini tidak ada masalah. من أراد أن تحصل له هذه البشرى التي في الحديث فليواظب على هذه الكلمة كل صباح. Barang siapa yang nak mendapat manfaat daripada amalan tadi, iaitu Rasulullah mengatakan siapa mengamalkannya maka Allah sebagai penjamin dia masuk syurga, maka hendaklah dia mengamalkannya setiap hari. معناها خفيفة على اللسان. Walaupun ianya mudah biasa untuk kita baca, كثير من الناس لا يعملون بها. tapi ramai orang tak baca boleh. نقول رضيت بالله ربا. Jadi ikut syariah sama-sama. رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبمحمد رسولا. في الثالثة نقول رسولا. Yang ketiga tu dia 3 kali kan. Yang pertama Nabiya akhirnya, yang kedua Nabiya juga, yang ketiga tu Rasulah. هذا من واظب عليه كل صباح مع النية الحسنة واللفظ الصحيح يحصل له هذا السر. يوم القيامة الرسول يأخذ بيده ويدخله الجنة. Saya menyatakan bahawa siapa yang beramal dengannya, muazib maknanya setiap hari dia amal bacaan macam tadi, maka insya-Allah, dan dibaca dalam keadaan dia niat yang baik. Niat maknanya dibaca tu niat dia untuk kebaikan. Niat dia untuk kebaikan, ikhlas kerana Allah Taala, maka dia akan tertera di kalangan golongan yang akan diambil tangannya oleh Rasulullah, menjamin dia masuk ke dalam syurga Allah. Jelas? الأمر الثاني. Yang kedua ni, jadi yang pertama, jadi kata saya ulang sikit nak buat ayat syariah.
Pertama sekali kita amalkan zikir yang mudah ini setiap hari, jangan tinggal, bukan sebulan sekali, biasa kita buat seminggu sekali. Jadi setiap hari baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kemudian yang kedua pun sama, kali ketiga dia baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Jadi amalkan setiap hari, bukan seminggu sekali, setiap hari. الأمر الثاني لما تريد أن تنام. Yang kedua, tadi baca waktu subuh. Tadi waktu subuh. Yang kedua ini dibaca, diamalkan ketika nak kita tidur. Sebelum tidur amalkan. تكون على وضوء. Itu pertama sekali mesti dalam keadaan berwudu. قليل الناس اليوم من ينام على وضوء. Kurang zaman sekarang ni, saya kata jarang sangat orang tidur dalam keadaan berwudu. لكن هو سنة. Tapi tidur dalam keadaan berwudu ni sebenarnya satu sunnah. ويقول هذا الذكر الذي سأقوله. Dan sebelum dia tidur, dia baca zikir yang akan disebutkan oleh Tuhan. وهذا ورد في الحديث الصحيح في البخاري وغيره. Dan ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. السيدة فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Dia berdasarkan satu kisah yang mana Sayyidatuna Fatimah datang pergi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جاءت تشكو إليه بأنها تتعب في الخبز والعجن. Fatimah anak Rasulullah ni, dia pergi ke rumah ayah dia Rasulullah, dia mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, aku ni buat kerja rumah, aku rasa letih, kata dia. فتريد أن تسأله أن يأتي لها بخادمة تساعدها. Jadi Fatimah nak minta supaya Rasulullah mencarikan orang gaji, cari orang Hindu mana-mana kan, bantu dia, tolong dia tak daya dah nak masak, nak kerja rumah. ذهبت السيدة فاطمة فلم تجده، وجدت السيدة عائشة. السيدة فاطمة جاءت إلى بيت النبي ما وجدته، ما كان هناك، كانت عائشة فقط. Apabila Sayyidatuna Fatimah sampai ke rumah Rasulullah, tujuan dia nak minta Rasulullah bantu dia, cari orang gaji untuk bantu dia buat kerja di rumah. Bila Fatimah sampai ke rumah Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah tidak bertemu dengan Rasulullah kerana Rasulullah keluar dan ada dalam rumah Rasulullah itu isteri baginda, iaitu Sayyidatuna Aisyah. فالسيدة فاطمة أخبرتها. Maka ketika itulah Aisyah bertamu. Fatimah memberitahu kepada isteri Nabi Aisyah hatta lamma ya'ti Rasul Aisyah tukhbiruhu, supaya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayahnya balik nanti, beritahu dia hajat aku ni. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian selepas daripada itu Rasulullah pun pulang ke rumah. فذهب إلى بيت علي وفاطمة. Kemudian Rasulullah pergi ke rumah Fatimah dan juga Sayyidina Ali. وقال لهما. Kemudian Rasulullah menyatakan kepada keduanya, هل أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. Rasulullah menyatakan, tidakkah engkau berdua mahu aku nyatakan satu perkara yang mana ianya lebih baik daripada mendapat seorang khadim. إذا أخذتما مضجعهما. Iaitu pertamanya, apabila kamu hendak pergi untuk tidur, sebelum kamu pergi tidur, فقولا, maka bacalah zikir ini. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. السين بعدها باء عليها سكون فيها قلقلة. Subhanallah. والحاء ليس هاء. Jadi pertama sekali baca Subhanallah. Makhraj huruf yang betulnya adalah ba tu dia ada qalqalah di situ, dan ha tu kena ha yang angin tu, bukan ha tadi ya. Jadi kita sebut Subhanallah. Subhanallah 33. Rasulullah menyatakan bacalah Subhanallah
sebanyak 33 kali sebelum pergi ke kami. لفظ صحيح ونية حسنة، Iaitu dengan lafaz yang sahih dan niat yang baik. ليس كما يقول بعض الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Bukan seperti mana kadang-kadang kita dengar zikir yang salah, iaitu dia nak cepat sangat, dia nak terkencing. Subhanallah, 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 macam itu salah. يستعمل يده اليمنى ليس اليسرى. Kemudian kalau berzikir ini guna tangan kanan, bukan tangan kiri. قولا سبحان الله 33. Pertamanya sebutlah, bacalah subhanallah 33 kali. واحمد الله. قولا الحمد لله 33. Kemudian sebutlah alhamdulillah 33 kali. الحمد لله الحمد لله 33. Iaitu sebanyak 33 kali menyebut alhamdulillah. تكبير الله الله أكبر 34. Dan kemudian dia bertakbir kepada Allah Ta'ala dengan menyebut Allahu Akbar 33 kali. 34. 34. 34. الله أكبر الله أكبر 34. Jadi menyebut Allahu Akbar sebanyak 34 kali. لا يقول أكبر. Jangan sebut Akbar, Allahu Akbar, itu salah. لا يقول كذلك الله أكبر. Begitu juga jangan sebut Allahu Akbar. كذلك boleh. Tidak boleh. الله أكبر. هذه من واظب عليها كل ليلة قبل أن ينام. سبحان الله 33. الحمد لله 33. الله أكبر 34. يجد نشاطا في حياته وبركة. Saya menyatakan bahawa siapa yang mengamalkan setiap hari sebelum dia masuk tidur, bacaan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, dia akan merasai dalam kehidupan dia nasyat, semangat ataupun kekuatan yang amat hebat. ولا تحتاج المرأة والرجل إلى خادم. Tak perlulah lepas tu nak ambil pembantu rumah ke, Filipina ke, Indonesia ke, tak perlu. ويصير معه نشاط في عمله كذلك. Begitu juga orang yang beramal dengan zikir tadi, dia akan rasa setiap hari kalau dia bekerja, dia akan rasa cerdas. سيدنا علي رضي الله عنه في معركة صفين، يعني هذا بعد الرسول بقريب 30 سنة، قيل له أنت ما زلت تقول هذه الكلمة سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34. قال منذ أن قال هذا الرسول أنا ما تركته. Sayyidina Ali ketika mana peperangan Siffin yang berlaku selepas wafat Nabi SAW, 30 tahun selepas Rasulullah wafat, ditanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, adakah engkau masih lagi mengamalkan zikir tadi, iaitu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali? Kata Sayyidina Ali, aku bermula daripada hari itu Rasulullah ajar aku sampai hari ini, aku tidak pernah tinggal sekali pun zikir tersebut. كل ليلة. Setiap malam dibaca zikir. وهذا الذي ينام على الوضوء ويشتغل بالطاعة على الطاعات، في الحديث ورد أن ملكا من الملائكة يبقى معه يحرسه إلى الصباح. Syekh menyatakan barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, kemudian dia buat benda ketaatan macam tadi, dia melakukan ketaatan kepada Allah dan berzikir kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menentukan, meletakkan 2 malaikat menjaganya sampai waktu subuh. وسببا يرى رؤيا صالحة. Dan juga ianya boleh membawa kepada mimpi-mimpi yang baik. بارك الله بكم. أوصيكم تتمسكوا بما ذكرت بالعقيدة وبالعلم الديني، وأن تشتغلوا بهذا الذكر صباحا وقبل النوم. Jadi 3 perkara tuan-tuan ringkasan. Pertama sekali, tuntutlah ilmu agama Ahli Sunnah wal Jamaah dan berpeganglah dengan akidah tersebut, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan beramallah dengan zikir yang telah pun diajar. بارك الله فيكم. قبلتم؟
قبلهم يكون قبلنا. Syekh kata nanti Syekh akan tanya qabiltum, jawapan dia sama-sama jawab qabilna, itu maknanya ada dia mengijazahkan zikir tadi kepada kita semua, lalu kita buat akad, bukan akad nikah ni, kita buat akad, kita menerimanya insya-Allah. قبلتم بارك الله بكم. نختم هذا التحليل أنا أقول ثم نختم. Jadi kita tutup majlis Syekh ini dengan tahlil sebanyak 3 kali dan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Syekh baca kemudian sebut bersama-sama. La ilaha illallah